Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, diiringi oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri dan yang berbahagia Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Sabah! 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 Majukan. Hadirin dipohon untuk terus berdiri bagi sama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabah Maju Jaya dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet, termasuklah yang menyertai kita secara virtual di kementerian masing-masing. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Surveyor Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang berhormat pembantu-pembantu menteri, termasuklah yang menyertai kita di kementerian masing-masing. Yang berbahagia Datuk Nur Asyah Muhammad Yusuf, Peguam Besar Negeri. Yang berbahagia Datuk Rosmadi bin Datuk Sulai,
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri merangkap Ketua Urustia Sabah Maju Jaya, Plan Pembangunan 2021-2025. Yang berbahagia Puan Norliza Awang Alip, Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Yang berbahagia Timbalan-Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang berbahagia Setiausaha Tetap Kementerian yang menyertai kita secara virtual. Yang berbahagia Ketua-Ketua Jabatan, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Hari Terbuka Libat Urus Hala 7 Sabah Maju Jaya Plan Pembangunan 2021-2025 yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, majlis kita pada pagi ini diikuti secara live streaming YouTube di pautan rasmi acara rasmi Kerajaan Negeri Sabah dan juga sedang disertai oleh beberapa orang menteri dan pembantu menteri serta setiausaha tetap kementerian di kementerian serta ketua-ketua jabatan dan agensi masing-masing secara virtual yang menzahirkan sokongan dan komitmen kita untuk menjayakan Hari Terbuka Libat Urus pada pagi ini. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk menjimatkan masa kerajaan, sekarang marilah kita memberikan tumpuan dan perhatian untuk mengikuti ucapan perasmian dan pelancaran Hari Terbuka Libat Urus Hala 7 Sabah Maju Jaya Plan Pembangunan 2021-2025 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Majlis dengan penuh hormat dan takzimnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif, Menteri Tugas-Tugas Khas. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Abidin Madingkir dan yang berhormat Datuk Wetram Bahanda. Yang saya hormati, yang berhormat pembantu-pembantu menteri yang berusaha, Datuk Rosmadi, Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, merangkap Ketua Urustia Hala 7 Sabah Maju Jaya. Yang berbahagia Timbalan-Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, yang berbahagia Datuk Nur Aisyah Muhammad Yusof, Peguam Besar Negeri Sabah. Yang berbahagia Puan Norliza Awang Alip, Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Saya juga difahamkan ada di kalangan jemaah menteri yang mengikuti acara pada pagi ini secara maya atau online bersama SUT masing-masing. Oleh itu saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang turut sama mengikuti majlis kita pada pagi ini. Yang berbahagia dan yang berusaha ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah jabatan Ketua Menteri, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Pertamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurnia dan izinnya kita dapat berhimpun pada pagi ini dalam majlis Open Day sesi libat urus Hala 7 Sabah Maju Jaya Plan Pembangunan 2021-2025 bersama ketua-ketua jabatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah.
Open Day ini adalah langkah yang ketiga dalam proses merangka Hala 7 Sabah Maju Jaya, Kerajaan Negeri Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah. Langkah pertamanya iaitu penetapan Hala 7 atau Strategic Direction konsep Sabah Maju Jaya telah saya bentangkan dalam mesyuarat Kabinet untuk diterima pakai oleh kerajaan negeri sebagai dasar dalam pelan pembangunan yang menyeluruh untuk 5 tahun akan datang. Pada saya, Kerajaan Negeri Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah yang baru dibentuk ini perlu mempunyai satu Hala 7 yang komprehensif, Hala 7 yang holistik, dan Hala 7 yang menjadi keutamaan kita dalam mengurus dan mentadbir negeri. Tanpa Hala 7 atau matlamat yang jelas, kerajaan negeri tidak akan dapat berfungsi dengan baik dan berkesan. Malah boleh menyebabkan kegagalan dalam pentadbiran kerana matlamat atau keutamaan tidak dijelaskan dan sasaran pembangunan tidak dititik beratkan. Seperti yang telah saya sentuh semasa pembentangan Belanjawan 2021 pada 18 Disember lalu, bahawa kerajaan negeri akan merangka satu pelan pembangunan yang holistik bagi menjana semula pertumbuhan ekonomi negeri sesuai dengan kekuatan dan kekayaan sumber alam serta keperluan semasa. Inilah yang saya maksudkan dengan Hala 7 atau Strategic Direction Kerajaan Negeri ke arah memastikan kemajuan dan pembangunan negeri dapat kita teruskan meskipun negeri kita turut tergugat dilanda pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, sedia maklum bahawa bermula besok kerajaan telah mengumumkan PKP untuk 6 negeri di Malaysia termasuklah di negeri Sabah. Dan saya juga mendapat berita pada pagi ini bahawa Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat kesihatan sehingga bulan Ogos tahun ini. Jadi maknanya kita akan berhadapan dengan bermacam-macam cabaran dan dugaan untuk kita mentadbir dan juga memimpin negeri ini. Kita telah baru membentuk kerajaan negeri baru melampaui 100 hari. Tetapi cabaran-cabaran terutama oleh pandemik COVID ini begitu getir dan mencabar. Walau bagaimanapun kita tidak berhenti di situ. Kita merangka satu pelan strategik yang saya rasa boleh membawa negeri ke arah satu negeri yang membangun, yang boleh kita majukan dengan pelan-pelan ataupun Hala 7 Sabah Maju Jaya ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Hala 7 ini disebut sebagai Hala 7 Sabah Maju Jaya. Ia dinamakan sedemikian bagi memberi impak yang positif terhadap pelan pembangunan yang kita lakukan di negeri Sabah ini. Di zaman kemerdekaan dahulu, pemimpin kita telah memilih cogan kata Sabah Maju Jaya untuk jata atau emblem negeri Sabah sebagai satu cogan kata keramat menunjukkan harapan, iltizam dan wawasan kerajaan pada masa itu untuk membawa negeri Sabah ke puncak kejayaan setelah melalui kemerdekaan.
lebih 50 tahun yang lalu. Sabah membangun dengan pesat dan rakyat turut merasai nikmat pembangunan yang ada sekarang. Namun, itu tidak bermakna kita sudah boleh goyang kaki ataupun berpuas hati dengan apa yang telah kita capai. Sabah adalah negeri yang kedua terbesar di Malaysia. Banyak lagi yang perlu kita lakukan, khususnya di kawasan-kawasan luar bandar yang masih berada dalam serba kekurangan. Inilah sebabnya mengapa kita perlu mempunyai sasaran ataupun hala tuju yang berimpak tinggi bagi merubah keadaan hidup rakyat. Kembali kepada proses merangka hala tuju Sabah Maju Jaya ini. Langkah keduanya ialah sesi libat urus dengan semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan negeri bagi menghasilkan konsep kerangka hala tuju Sabah Maju Jaya untuk 5 tahun mendatang. Saya percaya langkah kedua telah pun dilaksanakan dan kini kita memasuki langkah ketiga, yaitu hari terbuka atau open day libat urus hala tuju Sabah Maju Jaya, bertujuan untuk mengumpul maklumat balas daripada semua pihak yang berkepentingan, termasuk golongan pelajar, bagi memastikan hala tuju SMJ ini benar-benar memenuhi aspirasi rakyat, merangkumi semua golongan dan kategori. Datu-datu dan tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, pada 18 Disember lalu, saya telah membentangkan Belanjawan Sabah Maju Jaya 2021 dengan tema Rakyat Sejahtera, Ekonomi Mampan. Sejumlah 4.303,26 juta ringgit telah diluluskan sebagai belanjawan untuk memacu perancangan dan pengurusan ekonomi yang mantap. Merujuk kepada tajuk belanjawan itu, Belanjawan Sabah Maju Jaya 2021 atau ringkasnya Belanjawan SMJ 2021, maka ringkasan SMJ itu sebenarnya membawa maksud yang lebih jauh, di mana huruf S bermakna sektor, M untuk modal insan dan kesejahteraan rakyat, manakala J untuk jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Sesuai dengan maksud tersirat SMJ tersebut, perlu diulangi di sini bahawa pecahan belanjawan menurut SMJ adalah seperti berikut. 931,21 juta ringgit diperuntukkan untuk sektor pertanian, sektor perindustrian dan sektor pelancongan. 949,83 juta ringgit diperuntukkan untuk pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat. Manakala 1.579,33 juta ringgit diperuntukkan untuk jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Pendek kata, Cogan Sabah Maju Jaya ini, jika diringkaskan menjadi SMJ, ia membawa makna yang tersirat di dalam pelaksanaan belanjawan negeri, yaitu tumpuan kepada sektor-sektor utama negeri, tumpuan kepada pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat, dan tumpuan kepada jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Ringkasan SMJ ini akan terus kita guna pakai di dalam kita mengurus dan membelanjakan kewangan negeri untuk pembangunan. Saya merayu dan menyeru kepada semua anggota perkhidmatan awam selaku jentera dan nadi kerajaan agar mengambil berat dan memandang serius akan pelan pembangunan 5 tahun hala tuju Sabah Maju Jaya ini. Saya juga berharap agar tiada kalangan penjawat awam yang memandang remeh usaha besar ini.
Apa tak lagi yang cuba memboikot atau enggan memberikan kerjasama bagi menjayakan dasar-dasar pembangunan kerajaan. Selaku Ketua Menteri, saya memikul satu amanah dan tanggungjawab besar untuk seluruh rakyat. Justru pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya ini perlu digalas bersama, melibatkan kepimpinan dan penjawat awam agar ia dapat direalisasikan dengan berkesan. Semoga seluruh penjawat awam akan memberikan kerjasama dan komitmen bagi menjayakan pelan pembangunan Hala 7 SMJ ini. Kejayaan Hala 7 ini terletak bukan hanya di bahu anggota pentadbiran, bahkan turut dipikul oleh anda semua selaku jentera dan nadi kerajaan. Justru itu, pastikan dasar ini benar-benar boleh dilaksana, benar-benar berupaya memacu pertumbuhan ekonomi negeri, dan benar-benar bersifat komprehensif, holistik, dan bermanfaat untuk seluruh rakyat. Akhir kata, semoga Open Day ini mencapai matlamat dan sasarannya sebagai persediaan untuk kita memasuki langkah keempat Hala 7 SMJ ini, yaitu pelancarannya menjelang penghujung Januari nanti. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dengan kata-kata itu dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Open Day Libat Turus Hala 7 Sabah Maju Jaya Pelan Pembangunan 2021-25. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya majelis mempersilakan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk mengadakan gimik pelancaran dengan menekan ped pelancaran dengan kiraan 3, 2, 1. Dengan ini rasmilah sudah hari terbuka libat urus Hala 7 Sabah Maju Jaya Pelan Pembangunan kita. Dan majlis diteruskan dengan menjemput Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk mengambil dan menerima buku draft pertama Hala 7 Sabah Maju Jaya Pelan Pembangunan 2021-2025. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri dan Yang Berbahagia Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri untuk mengiringi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri beredar ke tempat yang dihaskan di hadapan pentas untuk acara yang seterusnya.
Majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk mengimbas QR Code e-participation hala 7 pembangunan Sabah Maju Jaya. Sebagai tanda inklusiviti, pemilikan bersama dan kebertanggungjawaban setiap anak Sabah untuk menjayakan agenda pembangunan ini. Kita berada di langkah yang ketiga, yaitu untuk memberikan ruang dan peluang setiap lapisan rakyat untuk berkongsi pendapat dan cadangan bagi memastikan pelan ini meliputi dan menepati harapan dan aspirasi semua pihak. Kita saksikan apakah maklum balas yang kita terima ketika ini. Saya merupakan seorang petani dan harap agar kerajaan dapat membantu saya untuk menjual nanas yang saya tanam. Oh, bagus. Saya mencadangkan supaya kerajaan dapat wujudkan agensi pemasaran untuk beli dan makan. Bukan. Untuk beli dan pasarkan. Submission successful, itulah dia ruang yang kita buka untuk para hadirin memberikan maklum balas terhadap peran cadangan kita dalam hala 7 Sabah Maju Jaya. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri atas ucapan perasmian dan pelancaran hari terbuka libat urus hala 7 Sabah Maju Jaya pada hari ini. Acara seterusnya ialah jamuan. Majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan para hadirin untuk menikmati jamuan, dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti secara virtual atau online, sila menikmati jamuan di kementerian, jabatan dan agensi masing-masing secara maya jugalah. Seperti mana yang terpapar di skrin pentas utama, inilah kod QR digital untuk e-penyertaan bagi membolehkan setiap lapisan rakyat memberikan cadangan, pandangan dan juga idea bagi memastikan hala 7 pembangunan kita ini merangkumi dan inklusiviti untuk semua pihak dalam pelbagai sektor dan juga pelbagai bidang. Jadi boleh kita war-warkan, boleh kita sebarluaskan e-penyertaan ini untuk membolehkan setiap lapisan rakyat memberikan cadangan dan maklum balas terhadap hala 7 plan pembangunan kita pada kali ini. Sambil Div-Div kehormat dan para hadirin menikmati jamuan secara hybrid ataupun secara virtual, saya ingin kongsikan sedikit sejarah mengenai dengan slogan keramat Sabah Maju Jaya ini. Sebenarnya slogan Sabah Maju Jaya ini bermula ataupun dari segi sejarahnya telah dicetuskan oleh pemerintahan North Borneo Chartered Company NBBC pada 1 November 1881, dan pada masa itu NBCC menggunakan moto ataupun cogan kata Pergo et Perago dalam bahasa Latin yang bermaksud I perceive and I achieve ataupun I undertake a thing and go through with it. NBBC telah diasaskan oleh Alfred Den, dan selepas itu cogan kata moto ini Pergo et Perago
telah pun diubah ataupun dijadikan sebagai Sabah Maju Jaya ataupun dalam bahasa Inggeris Let Sabah Prosper. Terima kasih perkongsian maklumat menerusi WhatsApp yang dihantar oleh Ketua Urustia Sabah Maju Jaya yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri untuk kita kongsikan bersama pada pagi ini. Teruskan kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama kami kerana di akhir acara ini kita akan membuat laungan keramat Sabah Maju Jaya sebanyak 3 kali untuk kita meniupkan obor semangat perjuangan kita untuk kita menjayakan bersama-sama menjayakan agenda pembangunan untuk kesejahteraan kita dan generasi akan datang.
kita menikmati jamuan, kita terus menerima begitu banyak maklum balas, dan antara yang sempat kita paparkan pada ketika ini daripada berkaitan dengan huruf M, yaitu modal insan dan kesejahteraan rakyat. Kata yang pertama tadi daripada S, kali ini daripada M, berkaitan dengan pusat jagaan orang tua dan kanak-kanak.
Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima dan para hadirin sekalian, kita akan akhiri majlis ini dengan laungan keramat, slogan keramat Sabah Maju Jaya sebanyak 3 kali. Diminta rakan-rakan kita di peringkat kementerian, jabatan dan agensi serta warga untuk bersedia berkongsi gema dan laungan bersama-sama dengan yang amat berhormat Ketua Menteri dari Aras 26 Pusat Pentadbiran Negeri Sabah. Kita akan laungkan dan angkat tangan menunjukkan angka 5, bukan genggam tangan tetapi angka 5. Okey, kalau kita sudah bersedia boleh kita mulakan. Saya akan sebut Sabah dan hadirin sebut Maju Jaya. Sabah, Maju Jaya, Sabah, Maju Jaya sebanyak 3 kali. Okey? Kalau sudah bersedia di posisi masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah! Sabah, Maju Jaya. Sabah, Maju Jaya. Alhamdulillah, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang amat berhormat Ketua Menteri. Dan dengan ini diumumkan yang amat berhormat Ketua Menteri beredar meninggalkan majlis kita pada pagi ini.